Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal Hayati binti Muhammad Hussein, nombor matrik 057889. InsyaAllah dalam video ini saya dan ahli kumpulan yang lain akan menghuraikan tentang topik penyusunan semula kerajaan tempatan. Sebelum meneruskan kepada topik yang lebih mendalam, saya akan memberitahu serba sedikit tentang kerajaan tempatan. Okey, kerajaan tempatan di Malaysia merupakan kerajaan di peringkat ketiga dalam sistem kerajaan di Malaysia, yang mana ia terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Kerajaan tempatan ditubuhkan bertujuan untuk memberikan autonomi kepada penduduk setempat bagi mentadbir wilayah mereka sendiri. Jadinya bila ada apa-apa yang berlaku dalam negeri, ia hanya melibatkan keahlian bandar di mana penduduk tempatan berfungsi untuk membuat keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan hal ehwal mereka sendiri. Kerajaan tempatan juga berkuasa untuk mengenakan cukai dan kadar sewa serta mengadakan undang-undang kecil. Samping itu, kerajaan tempatan di Malaysia bermula sejak dari tahun 1801 apabila satu jawatan kuasa yang dikenali sebagai Committee of Assessors ditubuhkan di Pulau Pinang. Okey, jadi sejak daripada tu terdapat beberapa jenis kerajaan tempatan yang lain yang ditubuhkan di semenanjung Malaysia. Jadi oleh sebab peningkatan jumlah dan jenis kerajaan tempatan ini telah menyebabkan beberapa undang-undang berhubung dengan kerajaan tempatan telah diguna pakai oleh kerajaan-kerajaan di semenanjung Malaysia. Okey, walaupun telah berlaku perkembangan dalam kerajaan tempatan, sama ada dari segi jumlahnya yang meningkat dan jenisnya yang pelbagai, namun kerajaan tempatan pada masa tersebut adalah kurang berkesan dan tidak mampu memberi perkhidmatan terbaik kepada penduduk di kawasan mereka. Okey, oleh sebab itu, kerajaan telah mengambil langkah untuk menyusun semula kerajaan tempatan. Seterusnya, seperti yang anda boleh lihat, ini adalah kronologi penyusunan semula kerajaan tempatan. Pada tahun 1965, Suruhanjaya Siasatan Diraja, iaitu Suruhanjaya Anti Nahapan, ditubuhkan kerana kelemahan dari ketidakberkesanan perjalanan kerajaan tempatan, terutamanya dari segi keuangan. Pada tahun 1976 pula, Akta Kerajaan Tempatan telah digubal bagi menyusun semula kerajaan tempatan dan hanya dua pihak yang berkuasa, iaitu Majlis Pemandaran dan yang kedua adalah Majlis Daerah. Okey, seterusnya, Parlimen telah meluluskan perundangan baru bagi kerajaan tempatan, iaitu Akta Kerajaan Tempatan Akta 171. Okay, penyusunan semula kerajaan tempatan telah mendapat bantuan keuangan dari kerajaan pusat dan dengan menerima pakai Akta 171. Okay, seterusnya, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, Akta 172 juga digubal bagi mengatasi kelemahan perancangan guna tanah di kawasan tempatan. Dan akhir sekali, Akta Parit Jalan Raya dan Bangunan 1974, Akta 173. Ini menjelaskan beberapa peranan kerajaan tempatan berkaitan peparitan, penyelenggaraan jalan bandaraya, jalan bandaran dan juga bangunan-bangunan awam. Terdapat 4 objektif yang dapat kami rungkaikan daripada topik ini. Yang pertama adalah kerajaan merasakan wujudnya keperluan mengkaji semula dan merombak sistem kerajaan tempatan di Malaysia bagi memperbaiki gerak kerjanya. Yang kedua, kerajaan tempatan pada masa tersebut adalah kurang berkesan dan tidak mampu memberi perkhidmatan terbaik kepada penduduk di kawasan mereka. Yang ketiga, kerajaan tempatan membuat penyusunan semula adalah untuk memastikan agar pembangunan di kawasan pentadbiran kerajaan tempatan selari dengan pembangunan wilayah dan negara.
Dan objektif yang terakhir ialah pembangunan di kawasan pentadbiran kerajaan tempatan dapat diselaraskan dengan rancangan struktur dalam bentuk politik dan rancangan tempatan dalam bentuk terperinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norafika binti Mat Sufian, nombor metrik 058525. Saya akan menjelaskan tentang hierarki kerajaan tempatan. Hierarki kerajaan tempatan terdiri daripada 6 jenis pihak berkuasa tempatan (PBT) yang keseluruhannya berjumlah 418 buah pihak berkuasa tempatan. Antara 6 jenis pihak berkuasa tempatan tersebut ialah: yang pertama, Majlis Bandaraya Kuala Lumpur; yang kedua, Majlis Perbandaran; yang ketiga, Majlis Bandaran; yang keempat, Lembaga Bandaran; yang kelima, Majlis Daerah Luar Bandar; dan yang terakhir iaitu yang keenam ialah Majlis Tempatan. Hierarki kerajaan tempatan yang pertama iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ialah Majlis Bandaraya yang mentadbir Bandaraya Kuala Lumpur. Ia ditubuhkan pada 1 Februari 1972. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur berada di bawah kepimpinan Datuk Bandar Kuala Lumpur iaitu Datuk Seri Mahadi Cik Nah yang dilantik pada tahun 2020 sehingga kini. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bertanggungjawab pada perancangan bandar, kesihatan dan sanitasi awam, penyelenggaraan umum bagi infrastruktur bandar. Ia juga bertanggungjawab dalam pengurusan dan pembuangan sampah, perlindungan dan kawalan alam sekitar, dan pembangunan ekonomi dan sosial. Seterusnya, hierarki kerajaan tempatan yang kedua iaitu Majlis Perbandaran. Majlis Perbandaran merupakan pusat pentadbiran sesebuah daerah. Salah sebuah majlis perbandaran di Malaysia ialah Majlis Perbandaran Taiping. Majlis Perbandaran Taiping ditubuhkan pada 1 September 1979. Ia berfungsi merancang dan mengawal pembangunan termasuk meluluskan pelan bangunan, memberi perkhidmatan, kawalan mutu makanan, kebersihan pusat jualan makanan dan kawalan penyakit berjangkit. Seterusnya, ia juga berfungsi mempertingkatkan kemudahan-kemudahan asas dan sosioekonomi kepada penduduk ke taraf yang lebih tinggi dari semasa ke semasa. Selain itu, hierarki kerajaan tempatan yang ketiga iaitu Majlis Bandaran. Majlis Bandaran ialah kerajaan tempatan bagi pusat pentadbiran sesebuah negeri. Salah sebuah majlis bandaran ialah Majlis Bandaraya Kuala Terengganu (MBKT). Ia diwujudkan pada 18 Januari 1979. Fungsi Majlis Bandaraya Kuala Terengganu ialah untuk memberikan perkhidmatan perbandaran kepada penduduk. Ia juga bertanggungjawab pada kesihatan dan sanitasi awam, pengurusan dan pembuangan sampah, perancangan bandar, perlindungan dan kawalan alam sekitar, pembangunan ekonomi dan sosial, penyelenggaraan dan pengurusan lalu lintas bagi infrastruktur bandar. Di samping itu, hierarki kerajaan tempatan yang keempat iaitu Lembaga Bandaran. Lembaga bandaran ialah tanggungjawab kerajaan dalam membangun dan melaksanakan perancangan pembinaan luar bandar, menggerakkan pembinaan projek-projek utama, jalan raya, tempatan dan kemudahan awam. Selain itu, ia juga bertanggungjawab bagi tanah, hutan dan lain-lain sumber asli dan perlindungan alam sekitar. Antara lembaga bandaran yang terdapat di Malaysia ialah Lembaga Bandaran Kudat di Sabah dan Lembaga Bandaran Johor Tenggara di Johor. Hierarki kerajaan tempatan yang kelima ialah Majlis Daerah Luar Bandar. Majlis Daerah Luar Bandar merupakan sebahagian dalam kerajaan tempatan. Majlis Daerah Luar Bandar Sibu merupakan salah satu majlis daerah luar bandar
yang terdapat di Malaysia. Penubuhan Majlis Daerah Luar Bandar Sibu ini adalah untuk menyediakan kemudahan asas infrastruktur awam dan perkhidmatan profesional kepada rakyat di bawah bidang kuasanya. Akhir sekali, hierarki kerajaan tempatan yang keenam iaitu Majlis Tempatan. Kerajaan tempatan di Malaysia ialah Majlis Tempatan. Kerajaan tempatan di Malaysia berkuasa untuk mengenakan cukai yang terhad seperti cukai pintu. Seterusnya, agensi ini boleh menguatkuasakan undang-undang kecil kepada penduduk yang berada di dalam kawasan pentadbiran mereka. Selalunya, pegawai tertinggi di dalam kerajaan tempatan dipanggil Datuk Bandar bagi bandaraya, manakala yang dipertua majlis atau presiden bagi kawasan perbandaran dan juga majlis-majlis daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah binti Sulaiman dan nombor matrik saya 057779. Hari ini saya akan menerangkan tentang apa itu fungsi kerajaan tempatan. Fungsi kerajaan tempatan boleh dibahagikan kepada 4 jenis, iaitu perlindungan, alam sekitar, perdagangan dan rekreasi. Kewujudan kerajaan tempatan ini memberikan autonomi atau peluang kepada penduduk tempatan untuk mentadbir wilayah sendiri. Penyataan rakyat tempatan dalam pengurusan hal ehwal dan kepentingan mereka di peringkat kerajaan tempatan ataupun daerah dilakukan melalui pelantikan ahli majlis yang mewakili zat tertentu dalam kawasan perbandaran. Selain itu juga, kewujudan kerajaan tempatan juga membolehkan berlakunya peningkatan kualiti hidup masyarakat tempatan melalui pelbagai perkhidmatan yang disediakan seperti penjagaan kebersihan awam, kesihatan awam dan lain-lain lagi. Baiklah, saya akan mahuraikan sedikit tentang fungsi yang ada pada kerajaan tempatan. Baiklah, terdapat 4 jenis fungsi yang lazimnya dijalankan oleh sesebuah pihak berkuasa tempatan, iaitu fungsi perlindungan yang pertama. Perlindungan merupakan kawalan atas keselamatan dan kesihatan awam. Hal ini termasuklah perlindungan individu daripada apa-apa bencana sekalipun ataupun bahaya yang boleh dikaitkan dengan kesihatan orang awam, harta benda atau perkhidmatan penyelenggaraan seperti pembersihan dan sebagainya. Yang kedua pula ialah awam, komunal, iaitu fungsi yang memberi faedah kepada semua orang. Hal ini termasuklah alam sekitar, iaitu usaha untuk mewujudkan keadaan ekologi yang seimbang seperti perancangan guna tanah yang optimal dan mengadakan keadaan landscape yang baik serta kawasan rekreasi, iaitu mengadakan kemudahan-kemudahan sosial yang mencukupi untuk membolehkan penduduk menjalankan kegiatan riadah dengan lebih selesa lagi. Yang ketiga pula ialah individu, iaitu fungsi yang melibatkan pemberian perkhidmatan bantuan secara terus kepada orang perseorangan seperti kebajikan. Yang terakhir ialah perdagangan, iaitu melibatkan aktiviti-aktiviti yang mendatangkan hasil kepada penguasa tempatan serta memasakkan ekonomi setempat. Walau bagaimanapun, ini agak terhad dan hanya pihak berkuasa sahaja yang benar-benar berupaya dari segi tenaga dan kewangan berani menerokai aktiviti ini. Jadi kesimpulannya, kita haruslah bersyukur dengan hadirnya kerajaan tempatan kerana tugas sebegini adalah penting untuk menjamin pertumbuhan tanpa gangguan dan pembangunan lestari dalam konteks mengurus daya saing negara dalam era globalisasi ekonomi ini. Baiklah, saya akan membentangkan subtopik yang terakhir, iaitu perubahan penting dalam Akta Kerajaan Tempatan. Walaupun kesemuasalahan Suruhanjaya Diraja itu tidak diterima, kebanyakan penemuannya telah dijadikan asas untuk menyusun semula keseluruhan sistem kerajaan tempatan di Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Hal ini bertunjangkan cadangan Suruhanjaya Diraja tersebut. Penggubalan dan penguatkuasaan undang-undang baru mentadbir hal ehwal kerajaan tempatan yang diberi nama Akta Kerajaan Tempatan dilakukan dengan berperingkat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada waktu itu, On Kee Hew, memulakan penyusunan semula itu dengan memperkenalkan Akta Kerajaan Tempatan, iaitu peruntukan sementara 1973. Perubahan yang berlaku ialah akta baru itu hanya membenarkan penubuhan 12 majlis perbandaraan dan 90 majlis daerah sepanjang 3 tahun berikutnya. Kemudian pemansuhan terus pilihan raya Kerajaan Tempatan. Perombakan ini secara langsung telah mengubah peranan Kerajaan Tempatan, iaitu Kerajaan Tempatan dianggap salah satu saluran dalam amalan demokrasi di negara ini selain Parlimen dan Dewan Undangan Negeri.
Tetapi, selepas rombakan dibuat, peranan itu diubah kepada saluran untuk mempercepat dan menggalakkan pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairinisa binti Muhammad Mahir, nombor matrik 057747. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang sebab-sebab penyusunan semula kerajaan tempatan. Terdapat 8 sebab-sebab penyusunan semula ini, dan di antaranya ialah yang pertama, disebabkan masalah pentadbiran. Kelemahan di bahagian pentadbiran serta tidak mampu mendapatkan perkhidmatan tenaga yang profesional. Yang kedua ialah masalah kewangan. Kelemahannya adalah apabila hanya mengharapkan bantuan daripada kerajaan pusat dan kerajaan negeri, serta untuk menjalankan perkhidmatan mereka. Selain itu, gagal mengutip hasil yang mencukupi. Yang ketiga ialah bilangan penguasa tempatan. Terlalu banyak bilangan penguasa tempatan, iaitu sebanyak 374 buah, serta gagal melaksanakan tugas dengan baik. Seperti contoh, Majlis Tempatan Kaki Bukit dan Majlis Tempatan Simpang 4. Yang keempat, bandar mula berkembang. Terdapat penguasa tempatan yang tidak mampu menyediakan perkhidmatan seiring dengan perkembangan semasa, kecuali perkhidmatan asas. Yang kelima, perkembangan ekonomi dan sosial. Perkhidmatan lama lebih berorientasikan perkhidmatan seperti perkhidmatan kutip sampah yang perlu bertukar kepada development oriented, iaitu berorientasikan pembangunan. Yang keenam, peranan ahli majlis. Semua pelantikan adalah melalui pilihan raya. Selain itu, kebanyakan ahli majlis gagal menjalankan tugas dengan baik serta tidak bertindak tegas. Yang ketujuh, keberkesanan. Keperluan mengkaji semula struktur dan peranan kerajaan tempatan tidak berlaku. Dalam erti kata lain, pentadbiran kerajaan tempatan semakin lemah. Dan yang terakhir, permulaan kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan asalnya bermula di bandar. Jurang bandar dan luar bandar adalah keperluan melebarkan perkhidmatan. Cara terbaik supaya tidak terdapat jurang adalah dengan melakukan penyusunan semula supaya ianya selaras. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatimah Husna binti Sulaiman, nombor matrik 057731. Penutup. Sudah diketahui bahawa hal ehwal berkenaan tanah di Perlembagaan Persekutuan dijelaskan di bawah senarai negeri. Oleh yang demikian, segala bentuk hal ehwal berkenaan tanah adalah terletak di bawah bidang kuasa dan tanggungjawab kerajaan negeri untuk mentadbirnya. Umum mengetahui kerajaan tempatan di Malaysia bermula sejak 1801 apabila satu jawatankuasa yang dikenali sebagai Committee of Assessors ditubuhkan di Pulau Pinang. Kerajaan tempatan di Malaysia juga merupakan kerajaan peringkat ketiga dalam sistem kerajaan yang terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, dan ia juga merupakan peringkat kerajaan yang paling hampir dengan rakyat. Kerajaan tempatan ditubuhkan untuk memberi autonomi kepada penduduk tempatan untuk mentadbir wilayah mereka sendiri. Peningkatan bilangan dan jenis kerajaan tempatan ini menyebabkan beberapa undang-undang berkaitan dengan kerajaan tempatan diterima pakai oleh kerajaan di semenanjung Malaysia. Maka kerajaan telah mengambil langkah untuk menyusun semula kerajaan tempatan. Oleh itu, ciri uniknya yang mencerminkan budaya tempatan mula mempengaruhi perjalanan kerajaan tempatan di Malaysia. Kerajaan tempatan di Malaysia mempunyai kuasa untuk mengenakan cukai terhad seperti cukai pintu. Akhir sekali dapat dirumuskan bahawa terdapat dua peranan pihak berkuasa perancang tempatan di dalam pembangunan. Selain itu, peranan yang dimainkan ialah mengawal, memantau dan mewakilkan perundangan pembangunan agar pembangunan dilaksanakan di negara ini dijalankan secara lebih berhemah, sistematik dan mengikut keperluan. Sekian, terima kasih.